Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan saya iaitu daripada saya Hafia Eliana, Nur Aisyah Hatifah dan Siti Nur Ayuni Hanani akan membentangkan berkaitan dengan penyakit kelamin iaitu HIV dan vaginitis. Yang pertama sekali kita akan bentang berkaitan dengan HIV ataupun AIDS. Okey, HIV ni adalah singkatan bagi Human Immunodeficiency Virus, adalah iaitu virus yang boleh memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang dan akhirnya akan menyebabkan AIDS. Okey, AIDS ni adalah perkataan singkatan bagi Acquired Immunodeficiency Syndrome ataupun dalam bahasa Melayu ni adalah sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Di mana AIDS ni adalah berada di peringkat terakhir jangkitan HIV. Jadi kesannya bagi individu yang punya penyakit HIV ni, dia akan menyebabkan pesakit tersebut mudah mendapat jangkitan kuman dan kanser. Jadi dia mudah dapat penyakit contohnya seperti kanser yang ditulis, jangkitan paru-paru dan sebagainya. Okey, baiklah saya akan teruskan dengan simptom jangkitan HIV. Okey, pada awalnya mungkin pesakit yang mengalami gejala seperti berikut ni mengambil masa 2 hingga 6 minggu baru dapat gejala, dapat simptom ni. Antara simptom-simptom yang kita ni dah dapat jangkitan HIV, pesakit tu dapat jangkitan HIV adalah contohnya macam demam, ciri birit, sakit tekak dan batuk, sakit kepala, otot. Lepas tu turun berat badan yang mendadak, sakit sendi, ruam-ruam, letih dan macam-macam lagi. Walaupun pesakit tu pada awalnya dia tak dapat lagi tanda-tanda AIDS ni ataupun simptom-simptom ni, tapi dia boleh lagi boleh merebakkan lagi virus HIV tu. Walaupun diri dia sendiri tak tunjukkan apa-apa simptom, tapi kalau dia dah dijangkiti, maka dia boleh merebakkan lagi virus tu. Macam tu. Okay, seterusnya. Okay, baiklah. Seterusnya adalah gejala-gejala HIV. Ini adalah antara gejalanya, iaitu yang pertama adalah ruam, yang kedua kanser, yang ketiga cerit-berit yang kronik dan yang keempat adalah batuk kering. Seterusnya adalah cara macam mana HIV merebak. Yang adalah mudah dijangkiti melalui cecair badan. Yang pertama adalah melalui air mani daripada melakukan hubungan seks dengan individu yang positif HIV. Yang mana maksudnya kalau seseorang itu melakukan hubungan seks dengan orang yang ada positif HIV, kemungkinan mereka juga akan dapat HIV. Yang kedua adalah dari pemindahan darah dan organ yang tercemar dengan virus HIV. Maksudnya kalau kita dapat donation daripada darah, kalau orang tu ada positif HIV, kemungkinan kita juga akan dapat HIV. Dan yang ketiga adalah daripada susu ibu, yang mana ibu yang telah dijangkiti boleh merebakkan HIV kepada bayinya ketika dalam rahim, melahirkan atau sewaktu menyusu. Maksudnya kalau ibu ada positif HIV ketika dia mengandung, kemungkinan bayinya turut akan dapat. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya adalah pencegahan daripada dijangkiti HIV. Okey, yang pertama, elakkan daripada melakukan seks bebas. Sebab melakukan seks bebas ni kita tak tahu dengan siapa seorang tu melakukan seks. Jadi boleh berkemungkinan seseorang tu adalah positif HIV. Jadi elakkan daripada melakukan seks bebas. Yang kedua adalah ibu mengambil antivirus waktu mengandung dan bersalin. Okey, antivirus ni untuk elakkan pada bayi tu dia terkena penyakit HIV tu lah. Yang seterusnya setia pada pasangan. Maksudnya kita tak bertukar-tukar pasangan. Yang keempat, gunakan jarum baru atau alat suntikan pakai buang. Ini contohnya macam pedaging dadah kan. Sepatutnya mereka tak boleh berkongsi-kongsi jarum sebab boleh menyebabkan penyakit HIV. Jadi sebab itulah kalau dekat klinik doktor akan gantikan, contoh dah guna jarum tu, dia akan buang jarum lain, dia gunakan jarum yang baru. Seterusnya, individu berisiko tinggi hendaklah menjalankan ujian HIV. Jadi individu-individu yang berkemungkinan boleh terkena penyakit HIV ni hendaklah membuat ujian di hospital dan di klinik supaya tidak menjangkiti orang lain. Okey, baiklah. Seterusnya ada penyakit kelamin yang kedua, iaitu vaginitis. Okey, baiklah. Apa itu vaginitis? Iaitu vaginitis ialah keadaan di mana vagina atau faraj menjadi bengkak
Penyebab penyakit vaginitis yang paling kerap adalah jangkitan organisma seperti bakteria, kulit atau parasit. Selalunya masalah ini berlaku akibat ketidakseimbangan jumlah bakteria baik yang menghuni kawasan faraj. Maksudnya dekat sini penyakit ni disebabkan oleh organisma ataupun bakteria yang menyebabkan ada infection dekat faraj. Okey, terdapat 4 jenis vaginitis, iaitu yang pertama adalah candidiasis yang disebabkan oleh jangkitan yeast atau Candida albicans. Yang kedua adalah bacterial vaginosis, iaitu disebabkan oleh bakteria lactobacillus. Dan yang ketiga adalah trichomoniasis, iaitu disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Dan yang terakhir adalah atrophic vaginitis, iaitu disebabkan oleh penurunan kadar estrogen selepas menopause. Ni adalah di situ kami sertakan gambar-gambar macam mana penyakit tu yang berlaku dekat faraj. Baiklah, seterusnya saya paskan kepada Ayuni. Okay, seterusnya gejala vaginitis ni. Antara gejala-gejala yang dapat dilihat apabila seseorang tu nak tengok dia dah kena vaginitis atau tu. Pertama sekali faraj gatal dan berbau kurang menyenangkan. Sebab seperti yang kita tahu faraj ni tempat keluarnya benda-benda yang macam-macam. So antara nak tengok gejala vaginitis tu faraj jadi gatal dan bau kurang menyenangkan. Lepas tu keluar cecair abnormal dari faraj. Selalunya faraj ni akan keluar cecair macam period apa semua benda tu. Tapi ni keluarnya cecair yang abnormal, benda yang tak biasa daripada faraj. Okay, seterusnya rasa pedih pada faraj. Kalau rasa gatal-gatal yang biasa tu mungkin tu sekadar biasa-biasa. Tapi vaginitis ni dia lebih rasa pedih pada faraj. Lepas tu sakit ketika melakukan hubungan seksual. Masa buat hubungan seksual tu mengalami masalah sikit. Lepas tu sakit ketika membuang air kecil dan keluar titisan darah. Yang ni untuk kalangan wanita yang nak buang air kecil tu mungkin akan rasa sakit, mungkin kemungkinan akan keluar darah sehingga keluar darah. Seterusnya bengkak dan merah pada labia. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya simptom bagi setiap jenis vaginitis. Okey, yang pertama bacterial vaginosis, iaitu keluarnya cecair berwarna putih, kelabu dan berbau hanyir. Jadi dalam gambar dia keluar cecair warna putih kan. Dan bau ini menjadi semakin kuat selepas melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah vaginal candidiasis atau iaitu kegatalan pada bahagian kemaluan serta boleh mendapatkan simptom keluar cecair berwarna putih pekat dan berketul yang lebih dikenali sebagai Cottage cheese discharge. Okey, yang terakhir sekali adalah trichomoniasis, iaitu jangkitan parasit. Ini selalunya mengakibatkan keluarnya cairan berwarna kehijauan atau berbuih pada faraj. Macam dalam gambar tadi ada gambar berbuih-buih tu kan. Itulah dia jangkitan parasit tadi. Okay, antara punca seseorang tu dijangkiti vaginitis ni adalah contohnya wanita yang mengalami perubahan hormon akibat mengandung ataupun menopause atau pengambilan ubat yang perancang dan pembedahan buah ovari. Sebab kita tahu dekat vagina ataupun dekat faraj seseorang perempuan ni kemungkinan dia ada sesetengah cecair yang keluar daripada faraj adalah baik ataupun bakteria baik yang boleh halang bakteria. Tapi bila macam seseorang tu dah menopause atau perubahan hormon, dia mungkin akan berlaku pengurangan bakteria baik tu. Jadi bakteria banyak lagi banyak, bakteria bahagia lagi banyak dan inilah akan menyebabkan vaginitis tu. Okay, seterusnya menggunakan produk pembersih pada faraj seperti sabun, seburan. Seperti kita tengok banyak sekarang produk-produk yang keluarkan macam-macam pembersih faraj tu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita jaga betul-betul, kalau wanita tu jaga betul-betul, kita tak perlukan pun produk-produk macam tu sebab kita dah ada bakteria baik yang semula jadi dari badan kita sendiri. Seterusnya memakai pakaian dalam yang lembap atau terlalu ketat. Seperti kita tahu bahagian tu kita kena jaga betul-betul. Wanita kena jaga betul-betul sebab ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Kita tak tahu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa benda-benda yang keluar daripada situ adalah benda-benda yang kotor.
So kita kena jaga betul-betul. Pakaian dalam yang lembab tu akan menyebabkan pertumbuhan kulat-kulat vaginitis ni jadi lebih kerap. Yang terlalu ketat. Seterusnya menghidap penyakit diabetes yang tidak terkawal. Seterusnya kita tahu kalau penyakit diabetes ni bila dia dah kena sesuatu jangkitan kuman memang susah dah nak rawat balik. Macam itulah. Lepas tu melakukan hubungan seksual. Macam kita tahu kalau seseorang tu buat hubungan seksual, so kebaran kalian untuk dapat jangkitan kuman dekat bahagian tu tinggi. So nak buat hubungan seksual tu pastikan buat dengan cara yang betul, buat dengan selamat. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya adalah cara-cara mencegah penyakit vaginitis. Okay, yang pertama adalah tidak digalakkan mencuci faraj menggunakan sabun atau wangian. Seperti yang kita tahu tadi, macam Ayuni cakap, dekat kita punya faraj tu ada bakteria baik. Jadi kalau kita sering menggunakan sabun atau wangian yang ada pH tinggi, dia akan membunuh bakteria baik tu. Jadi mulalah akan merebaknya bakteria jahat dekat situ. Okey, yang seterusnya adalah memakai pakaian dalam yang longgar. Ini maksudnya supaya bakteria-bakteria yang tak baik itu berkumpul dekat kita punya pakaian dalam. Yang ketiga adalah lap kawasan faraj dari arah hadapan ke belakang untuk mengelakkan berlakunya pemindahan bakteria daripada dubur. Seperti yang kita tahu, dubur kita ni kotor, banyak dengan bakteria-bakteria yang jahat. Jadi untuk mengelakkan benda ni, kita ambil langkah dengan lap daripada kawasan faraj dulu baru dubur supaya tak transfer bakteria daripada dubur ke faraj. Yang keempat adalah penggunaan kondom ketika melakukan seks bagi mengelakkan jangkitan pada kelamin. Yang ni maksudnya kita kena lakukan seks secara selamat lah, gunakan kondom supaya kita dapat elaklah jangkitan-jangkitan yang tak sepatutnya. Okey, yang seterusnya, yang keempat adalah wanita yang berusia 25 tahun ke atas disarankan untuk menjalani ujian pap smear setiap 2 tahun. Maksudnya ujian macam ni untuk dapat kena pastilah sama ada orang itu ada penyakit vaginitis ataupun tak. Dan yang terakhir adalah makan makanan atau minuman yang mengandungi kultur hidup seperti yogurt untuk mengurangkan risiko jangkitan. Seperti yang kita tahu, makanan atau minuman seperti kultur hidup ni macam Yakult ni ada bakteria-bakteria baik. Jadi untuk menambahkan lagi bakteria baik dalam badan kita, jadi kita kena ambil makanan yang ada bakteria yang baik seperti Yakult untuk mengurangkan risiko jangkitan vaginitis. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Ni rujukan kami. Okay, sikit terima kasih.